Hai, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan. Bersama lagi dengan saya dalam temu bual eksklusif di Mega Live. Saya klien account eksekutif Aman yang berada dalam Spire Mentorship yang akan membimbing usahawan-usahawan ataupun anda-anda di luar sana untuk mencapai 1 juta pertama dalam masa 6 bulan ke setahun. So tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini saya akan bertemu bual bersama seorang founder ataupun orang yang telah berjaya membina bisnes dia ke tahap yang tinggi sekarang, dan saya sangat berbangga dengan beliau. Beliau sudah pun berada dalam Circle Titan Richwork, dan hari ini saya berpeluang untuk temu bual beliau untuk mendapatkan inspirasi daripada beliau sendiri untuk dikongsikan kepada anda di luar sana. So saya tak nak buang masa anda sebab saya pun dah excited untuk bertemu dengan beliau dan berbicara dengan beliau. So kita nak panggil Puan Haryati Baharudin, CEO MS Beauty Empire Malaysia Sendirian Berhad. Hai, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Hai, Assalamualaikum. Puan sihat? Terlebih sihat dan nervous. Alhamdulillah. Jangan nervous Puan. Kita pada malam ini kita nak sharing dengan orang. Kita nak bagi inspirasi kepada mereka untuk mereka terus orang kata berjaya dan ingin ubah hidup. So Puan ada dekat mana sekarang ni? Office, di rumah, di kampung, di mana? Di office. Office saya dekat Setapak. Oh, dekat sahaja di Setapak. So Puan hari ni selain daripada feeling nervous untuk kita punya temu bual hari ni, apa yang Puan rasakan hari ni? Satu, nervous lah of course kan, sebab di-interview oleh Richwork. Kedua, hari ni adalah hari gaji untuk staff-staff saya sebab hari ni awal bulan. So Alhamdulillah hari ni dah dapat laksanakan tanggungjawab as seorang bos walaupun dengan pandemik COVID yang sedikit efek untuk bisnes-bisnes, tapi Alhamdulillah saya dapat bayar macam biasa untuk staff-staff dan ejen-ejen saya. Staff-staff saya. Amazing Puan. So Puan, kita ni nak bertemu bual ni kita kena perkenalkan diri dululah. Saya mungkin dah kenal Puan, tapi orang-orang di luar sana yang menonton kita sekarang ini masih belum mengetahui siapakah sebenarnya Puan Haryati Baharudin. Mungkin Puan boleh kongsikan dengan kita siapa Puan dan apakah yang sedang Puan usahakan sekarang? Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat malam. Saya Mas Haryati binti Baharudin. Sebenarnya jarang orang panggil saya Haryati ni. Itu biasanya mak saya, saudara mara yang panggil Haryati. Orang biasa panggil Puan Mas. Okay. Saya ataupun lebih dikenali dekat social media saya, orang panggil saya Mas Yu. Okay. Saya berusia 28 tahun, merupakan CEO kepada MS Beauty Empire Sendirian Berhad. Saya buat slimming produk bernama Kurus Fit. Dia bukan kurus, dia Kurus Fit. Kurus Fit. Itu adalah produk saya yang main lah. Selain pada itu kita ada keluarkan bengkong, gegar dan untuk hot cream untuk bahagian-bahagian lemak macam tu. Okay. So Puan dah share kan apa yang sekarang yang sedang Puan lakukan. Kalau kita boleh tahu sebelum ni siapakah Puan? Oh, okay. Panjang cerita dia. Okay. Saya seorang ejen insurans sebelum ni sebenarnya. Saya daripada umur saya 22 tahun, saya merupakan seorang ejen insurans di AIA Berhad. Saya buat untuk telemarketing, bukan in-house, bukan outsource insurance. Outsource insurance macam orang kita jumpa orang tu jual medical card, hibah kan. Saya in-house, yang telemarketing yang orang benci tu. Yang orang dok call tu Puan lah tu. Sebenarnya saya ada mengamalkan ilmu hitam dan ilmu saya sangat tinggi lah. Kalau setakat terpecik minyak ke, pisau potong jari saya naik motor accident ke, memang sedikit kemalangan pun tak akan menjejaskan badan saya. Yes, ini insurans ke? Insurans letak. So saya kerja selama 4 tahun di AIA Berhad. So saya decide untuk berhenti pada sebulan sebelum saya kahwin, iaitu 3 tahun lepas sebelum saya kahwin. Tetapi sebelum saya berhenti, saya memang ada buat perniagaan, tapi kecil-kecil, perniagaan tak ada ilmu. So saya buat kecil-kecil, saya jual baju, saya jual tali pinggang, jual seluar, jual kasut. Macam-macam pun jual ni. Sebab dia macam ni tau Tuan Man, saya dulu saya dikenali dekat Instagram sebab saya selalu membebel, saya selalu cakap kat Instagram saya. So orang suka follow saya sebab saya bercakap. So masa orang selalu tanya saya, tak ada ke jual mata, tak ada ke jual tudung, tak ada ke jual baju plus size. So setiap kali orang tanya, saya akan ambil, saya jual. Saya ambil, saya jual. Saya setiap bulan akan ke Bangkok untuk ambil stok.
Asyik. Lepas tu, kalau saya dah ambil stok tu, yang tanya tu telefon dan barang tu tak jual pun. Barang tu saya buat fikir je. Niaga tak ada ilmu, niaga main-main macam tu. Alright. So maknanya Puan dah melalui macam-macam proses dan terutamanya Puan dulu adalah seorang ejen insurans, telemarketing. Betul-betul? So apa sebenarnya orang kata bagaimana Puan bermula untuk buat bisnes ni? Selain kita tahu tadi Puan dah cakap sebelum ni banyak permintaan pada kawan-kawan Puan, bila mereka minta saja Puan akan cari barang tu dan jualkan kepada mereka. Tapi bagaimanakah Puan bina empire Puan sekarang ni? Bagaimana permulaan dia? Okay, so bila saya decide untuk berhenti kerja, okay, to be honest, saya seorang yang suka bercakap. Saya suka bercakap. Saya rasa saya really station kalau bercakap tu. Saya suka meluahkan. So, saya rasa saya sesuai lah dengan kerja insurans sebab saya kuat bercakap kan. So, bila saya stop kerja, saya punya income dekat company lama saya sangat-sangat okay sebenarnya. Tapi sebab bila tukar management, saya berhenti lah sebab saya nak kahwin masa tu. And bila saya berhenti kerja, saya identify saya punya saving dah makin berkurang. Kereta saya start tak boleh bayar. Lepas tu rumah tak boleh bayar masa tu, dan saya ada buat pinjaman, pinjaman loan, pinjaman yang tak legal pun ada. Allah. Ada sebab saya masa saya bekerja tu, saya dah terbiasa dengan kehidupan yang gaji saya okey. Sebab saya sangat okey gaji saya masa previous company. So bila saya berhenti, saya nak cari balik lifestyle saya dulu. Saya terpaksalah buat loan sebab payslip saya cantik kan. Saya terpaksalah buat loan. So bila dah berhenti kerja, saya dah tak boleh bayar loan tu. So saya kena cari dengan RHB, kena cari dengan yang tak legal ni pun ya. Amai-amai belalang kupu-kupu, bayar duit aku yang semua kau sapu. So ada sekali tu saya terpaksa pergi PPIM. Persatuan PPIM. Dia macam untuk mencegah charity haram. So Betul. saya buat report kat situ. Orang lain semua buat report, seorang je charity dia pinjam. Saya 4 orang charity masa tu. Terbaik Puan. Saya berani pergi jumpa diorang kat kedai makan. Saya tanya macam mana nak pinjam, saya ambil nombor telefon semua kan dekat dalam website semua. So saya masa tu saya stuck lah sebab saya baru tahu kalau kita pinjam yang bukan legal ni, walaupun dia tulis pelesen apa semua tu, dia punya bunga sangat banyak. So masa tu saya rasa macam tak mampu dah nak bayar, nak buat macam mana ni kan. Saya discuss dengan husband, masa tu pula husband saya decide untuk berhenti kerja. Dan saya rasa macam dah tak boleh nak buat apa. Betul kan, saya ramai kenalan. So ada seorang kenalan saya ni, dia buat untuk lipstick, kalau tak silap saya, dia buat untuk lipstick. Satu hari dia ajak saya pergi kilang OEM. So masa saya pergi kilang OEM tu, saya minta juga sampel untuk produk tu sebab dulu saya gemuk Cik Aman. Saya 60 kilo. Saya sangat besar. 60 kilo tak adalah besar Puan. Saya ketak, saya pendek orangnya. Okay. So saya minta lah sampel untuk streaming produk. Masa tu saya tak ada knowledge, saya betul tak ada knowledge. Saya cakap saya nak try lah produk kurus sebab saya banyak je try produk kurus, tapi saya tak suka produk kurus yang buat saya macam sakit perut, cerit-beret. Sebab saya kan kerja online, kerja telemarketing kan. So saya tak boleh ada keadaan sakit perut, tak selesa nak kerja. So dia cakap cuba Puan try ni dekat dia tu. Kita bagi sampel percuma kat Puan. So saya try sampel tu. Instead of produk kurus saya pernah beli, saya rasa okey. Memang okey sebab saya pada 60 kilo tu saya turun ke 47 kilo. Dalam 12 kilo saya turun. Wih, amazing. Amazing, memang amazing masa tu. Saya sangat kurus dan jadi macam jongang muka sebab saya kurus masa tu. Okay, so lepas tu saya dah try streaming produk tu, saya cakap dengan dia, okay saya nak study apa benda bahan yang ada kat dalam ni. Saya cakap, apa benda bahan yang ada dalam ni. So dia bagi tahu, okay dalam ni ada African mango, Russia Kemboja. Dia bagi tahu lah semua bahan dekat dalam tu. So saya cakap, saya nak try untuk first order. Okay, cerita dia macam ni Cik Aman sebab saya banyak hutang masa tu dan saya tak ada banyak duit. So apa yang saya buat adalah, saya jual semua baju suami saya.
Saya jual semua baju suami saya jual pre-love baju saya setiap hari. Anting-anting saya jual, tudung saya jual, baju kasut semua saya jual. RM10, RM20 sebab saya nak cari modal untuk buat OEM yang pertama tu. Betul-betul bersungguh ni Puan jual semua semata-mata nak cari modal untuk dapatkan benda tu. Sampai ada satu time tu husband saya tanya, mana baju saya yang ini Husband saya cakap dah tak ada, saya jual semua. Okay. So lepas tu saya kata saya dah jual baju kasut dia semua saya jual. Lepas tu ada dalam satu amount ni saya cakap saya nak restock. Dia kata amount puan ni tak cukup. Dia kata amount puan untuk minimum order pun tak cukup. Dia kata okay, macam mana solution untuk saya cakap okay, solution dia puan kena cari printing company lain. Puan cari, kita just produce produk saja. Puan kena cari botol sendiri, puan kena cari printing company sendiri. So, saya naiklah kereta buruk Azia saya tu, pergi cari printing company, pergi cari kotak botol sendiri, dan saya hantar kat dia, baru dia buat proceed untuk first order. Alhamdulillah. Masa bulan pertama, saya start launching, tak ada launching pun, tak ada ilmu kan. Saya tak ada launching official ke, macam orang lain ada majlis-majlis ke, tak ada. So saya cakap je kat Instagram saya ada jual produk kurus, siapa nak try, boleh try. Bulan pertama saya dapat RM28,000. Padahal saya buat 3 minggu. Terbaik Puan. Baru je keluarkan produk dalam masa 3 minggu dah dapat RM28,000. Okay, dia macam ni Aman, cerita saya dapat RM28,000 tu because of saya selalu sangat tengok video Doc dekat YouTube. Saya memang peminat setiap Doc daripada dulu lagi saya tengok video dia dekat YouTube. Saya ingat ada satu video dia pasal 10 penghalang kejayaan, nombor 7 adalah skeptical. Itu yang paling saya ingat video tu sebab itu yang paling banyak kali saya repeat tengok. So saya cakap dengan husband saya, macam boleh jual lah, saya cakap kan. Why not awak join venture? Saya cakap awak, masa tu husband saya tak nak join lagi lah sebab dia macam was-was sebab dia tak ada kepercayaan kat saya sebab saya dah banyak buat produk sebelum ni. So dia ingat saya main-main je lah. Lepas tu saya cakap, jom kita buat betul-betul. So masa awal pertama tu, awal-awal tu kita turunkan semua barang kat meja makan. Saya susun ke tepi meja tu, kita start letak laptop satu. Buat macam mini office lah kat rumah. So letak laptop kat situ, kita start check in sale. Saya belajar sikit-sikit, tak adalah belajar apa yang saya tahu dekat dalam video Doc tu, itu je yang saya apply. Saya letak, tulis berapa target. Mula-mula Cik Aman memang saya tak percaya. Apa kalau kita cakap kita nak dapat 1 juta, saya rasa macam impossible-nya lah aku ni niaga main-main nak dapat 1 juta. Niaga yang tak ada ilmu nak dapat 1 juta. Itulah skeptical tadi tu. Itulah skeptical dia. Okay, so saya cakap impossible-nya nak dapat 1 juta. Boleh ke dapat 1 juta kan? So saya cakap ketepikan meja, susun komputer elok. So adalah table untuk saya dengan suami. Okay, so suami pun macam dah start trust masa tu. Suami saya sebelum ni, dia merupakan seorang GM, General Manager. So, dia ada set up untuk bisnes, macam untuk orang lain punya bisnes lah. So, dia macam ada experience kalau nak set up bisnes macam ni macam mana, nak set up bisnes macam ni macam mana. So, dia kata, awak pergi je register SSM dan pergi dekat bank untuk buat account. Saya memang tak tahu Cik Aman, saya memang tak tahu benda lain selain cucuk duit, keluar duit, cucuk duit, keluar duit. Saya ni nak isi angin kereta pun saya tak tahu. Lepas tu, saya cakap saya tahu cucuk duit, keluar duit. Lepas tu saya dah sampai dekat Maybank. Saya cakap saya nak buka account current account current untuk company kan, untuk account company. Lepas tu dia kata, cik isi lah form ni. Lepas tu saya dah isi form tu, ada satu question tu saya tak faham. Saya cakap dengan husband saya, yang ini nak isi macam mana, saya ambil gambar. Lepas tu dia kata, awak pergilah tanya orang kat situ, dia orang kan ada kerja kat situ. So masa tu saya cakap, oh saya faham, maksudnya untuk kita buat satu bisnes ni kita kena berani. Tak kisah kau tanya orang ke, kau cuba ke, kau hentam kromo ke, at least kau berani nak buat tindakan tu. Sebenarnya tindakan tu yang pertama you kena buat. Kalau you tak buat tindakan tu, you tak boleh nak go next. Dia tak tahu next tu apa. Macam tu lah. Betul. Okay. Kalau yang tentang tindakan tu saya sangat setuju. So orang-orang di luar sana ni sebenarnya mereka masih lagi tak berani. Dia tak berani, apa orang kata, dia tak nak capai aim dia tu, dia masih lagi tak berani nak buat tindakan. Boleh ke aku ni, boleh ke? Tapi kalau dia tak start, macam mana dia nak tahu, betul-betul Puan?
Betul. Sebab saya rasa kalau masa tu saya tak buat first action, saya cakap saya tak pergi buka SSM, saya tak buat account bank, saya tak ada job apa semua tu, masa tu lah yang basic tu kan. Kalau saya rasa saya tak buat, saya akan jadi saya yang jual baju-baju dulu. Saya yang meniaga hentam je dan saya tak tahu ke mana keuntungan dia. Bila saya tengok balik bank statement saya masa saya jual baju, not bad. Not bad. Saya boleh buat 7,000, 8,000 sebulan, tapi saya tak nampak duit tu kat mana. Because saya tak ada sistem. Saya tak boleh manage duit tu. Pergi mana duit tu? So bila saya dah berani buat first step tu, okay, saya tahu, okay, lepas ni kena buat apa? So maknanya bila Puan dah ada dalam orang kata circle Richoh atau circle Titan sendiri, apakah sebenarnya benda betul yang Puan rasa Puan dah lakukan sampai ke tahap ini? Dia macam ni Aman, masa tu saya masih lagi dengan skeptical saya tu. Saya masih lagi dengan skeptical saya sampai Ogos tahun 2019. Saya decide dengan husband saya nak join NUH. Masa tu saya sangat skeptical dengan Dr. Azizan sebab yuran dia mahal. Saya tahu yuran dia mahal, kelas dia mahal. Saya cakap dengan husband saya, yuran dia mahal yang kalau yang kelas biasa pun satu kelas tu dalam 200 lebih. Masa tu NUH tak salah saya 200 lebih saya bayar. So dah 200 lebih, seat paling belakang. Mula saya masuk, saya memang skeptikal. Apa ni ramai-ramai? Masa tu kan tak COVID lagi kan, ada dalam 12,000 ke 13,000 orang. Betul, dalam satu hall. Dalam satu hall. Saya cakap ramai ni orang kat dalam ni. So saya duduk yang paling belakang sekali Cik Aman. Saya duduk belakang sekali pada pagi pertama, hari pertama. So lepas tu saya tengok kenapa yang kat depan yang berdiri, yang kat belakang orang belakang macam buat bodoh, macam borak-borak. Saya cakap macam tu kan. Sebab saya pergi dengan husband, dalam NUH kan dia orang separate kan lelaki, perempuan. So saya cakap, saya tak nak lah duduk dekat yang belakang-belakang ni. Saya cakap saya nak duduk depan. Saya nak pergi duduk depan. So saya sampai kat depan tu, sampai kat seat VIP kot tak silap saya. Saya tanya, boleh tak saya duduk sini? Awak ada pakai tag VIP ke? Saya tak ada. Saya cakap, tak ada. Lepas tu dia kata, tak boleh, awak kena duduk belakang. So saya tunggu bila dah start bara-bara beri-beri itu. Bara-bara-bara, beri-beri-beri, bara-bara-bara, beri-beri-beri-beri, bara-bara-bara, beri-beri-beri, Alex Ferrari fazendo bara-beri. Saya tunggu dah start bara-bara, orang dah start duduk. Saya tengok mana seat yang kosong, saya pergi pindah kat depan. So saya tahu yang kat belakang ni dia tak nak belajar. Bukan tak nak belajar lah, I mean macam tak serius macam yang kat depan tu. So saya pergi kat depan tu, saya duduk kat situ, saya seorang-seorang saya. Sampai momen Encik Ras bagi tahu kita jemput mentor kesayangan anda, Dr. Azizan. Dia cakap macam tu. So Dr. Azizan keluar dengan lagunya, dengan asap-asapnya. Saya rasa macam masa tu lah first impression saya tengok Dr. Azizan. Walaupun Dr. Azizan tak nampak saya masa tu, saya rasa macam best je Dr. Azizan ni. Saya catat semua yang dia cakap masa tu dan saya ingat lagi first assignment dia suruh saya buat masa NUH tu, dia suruh tulis 101 dream. Dia cakap malam tidur tulis 101 dream. Dia cakap macam tu. Salah satunya apa Puan? Pertama sekali saya nak pergi Mekah, pertama yang antara 10 tahun awal lah. Saya nak pergi Mekah tahun 2021. Saya nak beli kereta idaman saya nak ada company sendiri, saya nak ada office sendiri. Itu yang terawal lah saya tulis. Dan Alhamdulillah semua tiga-tiga saya dah achieve. Alhamdulillah, saya tulis saya nak 1 juta pada tahun kedua saya berniaga, tapi saya dah achieve 1 juta saya lepas saya balik NUH tu. Tahniah Puan, tahniah. Ini gila-gila punya, amazing. Aura dia tu Puan absorb terus. Betul. Masa tu Dok cakap kalau kita balik kelas tu biasanya semangat kita tengah tinggi. So speak masa tu. So masa tu balik tu saya speak dengan husband, saya cakap kita kena tulis dream ni. Walaupun lah Cik Amai masa tu nombor 34 saya dah tak tahu dah nak tulis apa. Apa benda banyaknya dream dan saya cakap banyaknya nak tulis apa saya tak tahu So saya cakap, husband saya cakap belasah je awak nak ada office sendiri, awak nak ada meja sendiri. Saya tulis saya nak ada meja saya sendiri, saya nak ada rumah, saya nak rasa momen masuk showroom kereta Audi. Saya cakap saya nak rasa ambil kunci kereta. So Alhamdulillah saya dah dapat kereta idaman saya dah beli rumah dengan ilmu yang Richoh bagi. Dan masa tu saya tak sign up lagi untuk apa-apa package daripada Richoh tau. Walaupun masa tu saya ada kenal jugalah dengan kenalan-kenalan kat Richoh, tapi saya tak sign up lagi. Saya
Lepas tu saya dapat 1 juta, saya cakap dengan husband saya, kita dah dapat 1 juta daripada NUH. Kalau kita masuk kelas, mesti kita dapat lagi banyak. Saya cakap macam tu. Sebab dah dok guide kan, saya dapat lagi banyak. So, saya pergi umrah bulan 2, balik umrah 3 hari, NUH kedua, 2021 start. Kan? Dia saya 2020, NUH kedua tu. Itu kali kedua. So, saya cakap dengan husband saya, apa kata kita daftarkan ejen-ejen kita yang sungguh-sungguh nak pergi. Saya cakap itu. So, saya daftarkan 12 orang, yang pergi 6 orang. Yang pergi 6 orang. Tak apalah, tak apa saya bayar. 6 orang. 6 orang pergi, alhamdulillah. Yang 6 orang tu ada 4 lagi yang stay kat saya, dengan saya sekarang. Lepas NUH tu saya decide untuk masuk MMM. So maknanya daripada NUH Puan masuk ke MMM pula? Saya decide masa tu. Saya cakap tak boleh ni, bulan 4 kita nak puasa. Kalau saya keep dengan apa yang saya tahu sekarang, itu je saya. Saya takkan tambah nanti, saya cakap kan. So saya nak ada orang, at least tampar ke, tegur ke, marah ke, tak apa. At least saya tahu next step saya apa. Masa tu saya sangat terinspirasi dengan Angspocon punya hot seat. Angspocon kan hot seat. Saya cakap apa pun dia budak ni buat, dia lah muda. Lepas tu banyak sale. Lepas tu dia sangat humble tau cara dia cakap. Lepas tu dia macam kelakar-kelakar sikit. Lepas tu saya cakap lah, saya sangat terinspirasi dengan apa yang dia sharing masa tu. Lepas tu bila saya pergi NUH kali kedua tu, saya rasa macam seronok sebab saya pergi dengan tim. Lepas tu saya tengok dalam kelas saya ada Najib Asado, ada Tuan Akdas Abdul. Saya rasa macam wow, kita betul lah dekat seorang mentor yang boleh guide usahawan sebab usahawan-usahawan besar ada dalam kelas ni. Saya cakap dengan tim saya. So saya cakap dengan tim saya, one day saya nak duduk kat hot seat. Akan nak jadi titan macam tu. Dulu cakap je nak jadi titan, tak ada action. Lepas tu saya keluar tu masa MMM. Masa MMM tu hari kedua saya bagi tahu dekat tim Rishwood, saya cakap saya nak jadi titan. Macam mana? Apa syarat dia? Saya cakap. Lepas tu saya terus confirm. Saya cakap dengan Tuan Akir, kalau tak silap. Saya cakap dengan Tuan Akir, saya nak jadi titan. Macam mana cara dia? Lepas tu dia kata, alhamdulillah Allah dah buka hati you. Dia kata macam tu, Allah dah buka hati. Finally, saya sign up titan. Alhamdulillah, lepas saya sign up titan, saya first 101 dengan Dok pada bulan April. Bulan 3 saya sign up, bulan April saya first 101. Dok bagi banyak sangat strategi. Lepas tu after 3 bulan tu Dok bagi lagi strategi. Saya rasa saya dekat right platform. Yang paling best dengan Tuan Main, Titan ni adalah circle. Circle dia mahal saya rasa. Circle Titan tu yang mahal. Dengan kawan-kawan kita, dia tak sempat nak rasa down. Dia macam tak ada masa dia nak down. Macam support system tu tak Puan? Bila kita nak down je, kita tengok wins dia, kita terbakar. Kita tak ada masa langsung nak down. Yes. Walaupun saya tengok macam okay, tak tipulah semua manis. Ada juga saya tengok yang ada cabaran daripada segi production, cabaran daripada segi kilang buat hal. Tapi cabaran diorang bukan cabaran tak ada sale. Cabaran diorang adalah cabaran yang next level. Tahu? Rumah store tak muat. Cabaran diorang cabaran yang next level. So saya rasa saya nak ada cabaran yang macam tu, nak yang cabaran next level. Okay, alhamdulillah hari ni cabaran saya adalah stok saya dah habis. Production saya ini lain macam cabaran ni. Sebabnya orang lain kat luar, diorang ada produk tapi diorang tak tahu nak macam mana nak marketkan. Dalam Titan, kita tak sempat fikir macam mana nak marketkan. Kita fikir macam mana nak tambah production, bagi lagi banyak. Itu masalah yang saya alami sekarang lah. Production saya tengah short sekarang. Terbaik Puan. So sebenarnya saya memang setuju. Bila kita orang kata dibimbing atau berada dalam satu circle yang sangat positif, kita akan sentiasa drive diri kita untuk menjadi lebih baik. Dan orang kata yang sebelum-sebelum ni kita akan ada macam orang kata fasa-fasa emosi tak stable. So bila kita dah berada dalam program ni, orang kata benda tu kita dah boleh tolak tepi. Kita dah tak ada masa dah nak layan-layan emosi-emosi ni. Betul-betul Puan? Betul. Sebab kalau dulu Cik Ahmad, saya rasa macam baru pukul 3 nak buat apa lagi baru pukul 2 nak buat apa lagi, macam stok satu hari. Sekarang ni saya tengok jam, dah pukul 6 petang, dah pukul 8 malam, saya dah tak sempat dah 24 jam tu. Saya rasa macam cepatnya masa berlalu. Dengan kita ada group support, yang paling best is group support. Saya rasa group support tu sangat membantu sebab you always terbakar. Tengok orang ni buat packaging baru, tengok orang ni ada share win, beli kereta semua. Kita rasa kita nak do more tau. Dia bukan sebab apa yang jual.
apa yang I belajar lah kat dalam tu. Dia bukan sebab apa yang you jual. It's all about siapa yang drive business tu. Kalau you nak drive betul-betul, you akan dapat result yang betul-betul. Walaupun you hanya jual popcorn je kot, you jual bantal je kot, tapi because of siapa yang drive tu sebenarnya, siapa yang nak buat betul-betul. Kalau kita tak nak buat betul-betul, kita jual lah produk yang hit kat market pun, kalau kita bermain, dia memang tak akan ada result. Yang saya belajar kat dalam tu. Itu semuanya memang terpulang kepada diri kita sendiri. Kita sendiri yang sebenarnya yang drive diri kita. Kalau orang bagi input, orang sogok, tapi kalau kita sendiri tak buat tindakan, kita nak ke mana? Kita akan sentiasa ada kat situ. Betul. Macam dok cakap lah, 80% persediaan, 20% tu tindakan. Kau bersedia dapat ilmu, then kau ada tindakan, dia akan bergerak. Kau turunlah mentor daripada langit ketujuh sekalipun, kalau kita tak ada tindakan, kita just dengar je, memang takkan ada result daripada situ. Betul, nanti Datuk Wira pun akan cakap lebih baik kau pergi meninggal. Macam tu, betul-betul Puan? Betul, lebih baik kau pergi. Kalau hidup sekadar hidup, ini NUH pertama, saya salin lagi kat buku saya. Kalau hidup sekadar hidup, kera dalam hutan pun hidup. Kalau kerja sekadar kerja, babi dalam hutan pun kerja. Kalau tak salah saya macam tu lah, betul tak? Betul Puan. If you don't change, no one else actually will initiate for you. Kalau you yang tak nak berubah, tak ada siapa boleh tolong you. Dan masa kita berjalan, of course kita akan mati, tapi sebelum kita mati tu kita hidup. Apa yang kita buat dengan hidup kita? Saya suka share apa yang dikatakan oleh Profesor Hamka. Saya selalu sebut ayat ni. Dia sebut apa? Dia kata, kalau hidup sekadar hidup, babi dekat hutan pun hidup, dia kata. Lepas tu dia kata apa? Kalau kerja sekadar kerja, atau kita berniaga ni sekadar berniaga, tak ada manfaat pada orang, monyet pun kerja, dia kata. Monyet pun kerja panjat pokok and do things. So, at the end of the day, challenge yourself, challenge your environment, challenge apa yang you ada sekarang. Don't feel complacent dengan apa yang you ada sekarang. Syukur dengan apa yang you ada, but always want to work more. Itu makan dalam tu sebenarnya, kalau siapa yang betul-betul absorb apa yang Datuk Wira bagi tahu. Betul lah. Saya nak jadi babi ke nak jadi kera ni? Astagfirullahaladzim. Okay Puan, macam ni. Kita sekarang ni, orang kata kita di Richwork tengah nak memberi manfaat kepada orang. So kita nak orang yang dah berada dalam circle Richwork ini share inspirasi kepada orang di luar sana. So saya nak minta sedikit pendapat ataupun cadangan daripada Puan sendiri kepada orang-orang yang sedang menonton kita ni. Kita ada program Bina Bisnes Berjaya. Apakah nasihat Puan kepada mereka di luar sana yang baru nak mula berbisnes ataupun sudah bermula bisnes tapi mereka ni stuck? So mereka ni tak dapat drive untuk pergi ke mana hala tuju mereka ni. Ada tak apa-apa nasihat pada Puan? Adakah mereka ni yang mana nak mula berniaga ni perlu keluarkan produk sendiri, perlu create satu produk yang luar biasa atau macam mana Puan? Okey, sebab saya tengok ramai orang beranggapan kalau nak mulakan bisnes, diorang kena jadi founder, diorang kena jadi business owner baru boleh sukses. Ini yang skeptical tadi tu ke? Skeptical tadi tu. Tapi sebenarnya kalau you nak mulakan bisnes, sebenarnya you kena bermula bukan dengan duit, you kena bermula dengan ilmu. Benda pertama you kena cari adalah ilmu. Macam mana kita nak kembangkan bisnes kita, macam mana kita nak buat bisnes. Saya punya advice, kalau you dah ada bisnes sekarang, you kena cari mentor yang betul untuk guide you. You kena cari tempat yang betul untuk you belajar. Kalau tanya saya memang advice Richwork lah, memang Richwork yang terbaik untuk saya sekarang. You guys pergi belajar dengan Dr. Azizan, sebab sekarang banyak sangat kelas free yang Dr. Azizan bagi, Richwork bagi untuk semua orang. Zaman kita orang semua kelas tu kena bayar. Korang ni dah dapat percuma, masuk je, tadah je telinga, dengar, salin and buat tindakan. Itu yang membuatkan you akan sukses. And kalau you kena faham dalam bisnes dia akan ada fasa by fasa. Dia akan ada proses. So you kena pass satu phase. Dan setiap satu phase tu dia punya dugaan dia lain. Kalau you lepas dugaan tu, you akan naik ke fasa seterusnya. Itu you kena strong, you kena ada kekuatan. Sebab tu you kena ada dalam satu group yang membantu you. Sebab bila you rasa macam you gagal ataupun you rasa macam you tak boleh buat, you ada group support yang boleh bantu you, yang boleh tolong you. Itu yang buatkan kita lagi naik semangat, naikkan balik kita punya semangat. Sebab untuk kadang-kadang kita doa, kita semayang, kita doa, kita nak ada ya Allah Tuanku, hadirkan orang bermanfaat dalam hidup aku kan. Kalau you tak fully utilize benda tu, you tak fully guna,
apa yang Allah dah bagi kat kita, kelas percuma, ilmu percuma ni, you rugi. Kita jadi kufur lah, kita kufur dengan nikmat tu sebenarnya. Sebenarnya benda tu dah ada dah. You just nak dengan tak nak. Bak kata dok, rezeki tak salah alamat. Kau ada tak kat alamat tu? Betul. Ke kau pergi toilet ke kau pergi tempat lain, kau ada tak kat alamat tu? Dia cakap macam tu lah. Itu yang saya ingat lah. So saya punya advice untuk orang kat luar sana, kalau you guys nak mulakan business, you guys pergi register kat kelas Richwork, banyak kelas-kelas yang percuma. You guys masuk, belajar kat dalam ni. Kalau you dah belajar 10, you buat 1 pun Alhamdulillah dah. You dah boleh go to next level dah sebenarnya. Betul. Sebab inilah result Richwork sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya sangat berbangga hari ini dan sangat berbesar hati dapat berborak dengan puan sendiri. So saya harap apa yang kita sharing hari ini akan memberi inspirasi kepada orang-orang di luar sana puan, supaya mereka ni lebih orang kata dapat drive diri mereka untuk ubah hidup mereka demi big why mereka. So puan, saya doakan sale puan akan sentiasa meroket dan puan sentiasa bahagia, murah rezeki dan sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak puan sudi luangkan masa bersama dengan kita di Mega Live pada malam ini. Okey, sama-sama. Aman, saya nak share saya punya sale boleh ke? Boleh, itu yang kita nak dengar sebenarnya. Setakat hari ini berapa sale puan? Okey, tahun lepas saya buat hanya RM690,000. Tahun ni saya dah hit 2 kali ganda, saya dah 1.3 juta. Power puan, power. Saya dah ada, Alhamdulillah saya dah ada daripada seorang ejen. Saya sekarang hari ni saya dah ada ejen dan stokis dropship. Saya ada lebih kurang dalam 600 orang. Amazing. Saya tunggu puan orang kata meroket lebih banyak lagi. Saya nak nampak nama puan terpampang mungkin satu hari nanti di Bursa Saham Malaysia, we don't know. Amin. InsyaAllah puan. Terima kasih banyak-banyak untuk malam ni. Kita nanti kalau ada rezeki, ada jodoh, kita akan jumpa di luar sana puan. Thank you Aman. Terima kasih puan. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. So tuan-tuan dan puan-puan, kita dah habis pun bertemu bual bersama dengan Puan Haryati. Apakah aha ataupun input yang tuan-tuan dapat daripada perkongsian Puan Haryati tadi? Kalau saya nak diikutkan, apa yang Puan Haryati buat adalah beliau menghadirkan diri dalam satu program nak ubah hidup bersama dengan Richwork. Hanya satu program sahaja beliau mampu mendapat satu input dan sumber inspirasi, walaupun pada awalnya beliau sangat skeptikal dengan orang kata struktur pembelajaran, tapi dengan satu program sahaja beliau dapat membuka hati dan minda beliau dan beliau nampak dengan jelas apa yang beliau ingin capai. Adakah tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton pada malam ini sudah jelas ataupun dapat sedikit input bagaimana tuan-tuan dan puan-puan nak bermula untuk bina bisnes berjaya? So tuan-tuan dan puan-puan, tepuk dada, tanya selera. Kita akan jumpa lagi dalam temu bual yang akan datang. Assalamualaikum.